Halo, apa kabar semua? Harap semua sehat ya. Oke, so agak lama juga saya tak buat video berkaitan dengan kerja-kerja elektrik. Jadi terima kasih pada yang setia. Oke, so hari ini saya nak direct to the point. Apa saya nak buat? Saya nak tunjukkan salah satu kaedah untuk mengesan frame aluminium di ceiling ya, plaster ceiling, sebelum kita memotong plaster ceiling untuk memasang downlight. Oke, kaedah ini boleh digunakan untuk memasang downlight ataupun nak memasang apa-apa sahaja di ceiling, yang mana sekiranya kita nak pasang skru, nak memaku, ataupun nak memotong, kita kena pastikan kedudukan frame aluminium di atas yang kita tak nampak itu. Kita kena tahu bahawa di atas board itu ada frame aluminium dan kedudukannya tidak selalunya standard. Dia mengikut siapa yang buat lah, siapa tukang yang buat plaster ceiling. So saya akan tunjukkan salah satu alternatif untuk mengesan frame itu, dan saya berharap video ini akan memudahkan rakan-rakan ataupun anda yang nak diawai memotong, memasang downlight sendiri di rumah. Anda boleh ikutlah kaedah ini. Ada lagi kaedah yang lain, tapi daripada banyak kaedah yang saya pernah guna sebelum ini, saya rasa ini akan lebih membantu lah, lebih membantu supaya lebih cekap lah proses pemasangan itu. Of course setiap pemasangan dia ada challenge, dia ambil masa ya. Tapi bila masa berlalu, ada perubahan teknologi, kita cuba pakai apa yang teknologi hidangkan untuk kita lah. Kita boleh gunakan. Jadi idea nak buat video ni, sebelum ni saya nak buat tak buat. Tapi few days ago, few weeks ago, ada juga rakan-rakan yang post dalam Facebook menunjukkan masalah yang selalu dialami ketika memasang downlight, ketika memotong plaster ceiling. Sebab bukan semua ceiling itu kita boleh naik dan suluh. Lihat, kalau bumbung tak apa, kalau tingkat bawah itu susah sikit. Banyak kita guna kaedah agak-agak kan, agak-agak saja. So itu agak challenge lah. So saya tunjukkan kaedah yang saya praktiskan sekarang. Praktiskan sekarang untuk membantu proses pemasangan ataupun memotong ceiling. Untuk memasang downlight. Alright, so kebiasaannya, katakan ini adalah ceiling. Of course ini saya ambil contoh saja. Ini adalah plywood. Katakan kita menggunakan ceiling plaster yang putih itu. So sekiranya kita nak memasang downlight, basically kita akan marking lah. Gunakan pensel. Mungkin kita ukur. Ada yang menggunakan laser, ada yang menggunakan basically measuring tape, tali marking, macam-macam kan. Kita nak pastikan dia serari lah, supaya kedudukan lampu itu sama dan cantik. Kadang-kala ini yang kita nak selesaikan. Kadang-kala apabila kita dah setkan kedudukan, bila kita potong didapati ada
besi, ada apa nama frame aluminium terkena pada lubang yang kita potong. 3 dah potong, tinggal 1. Yang 1 itu pula yang kena aluminium. So kita kena apa? Macam mana kita nak buat? Ada orang yang potong saja aluminium tu buat modification. Oke, dia buat. Ada kalanya apa? Kita tutup balik mungkin lubang, dan ada kalanya kita alih ke tepi sikit. Jadi tidak cantik. Oke. Dulu macam mana saya selesaikan? Biasanya, tapi ambil masalah. Saya marking location dulu. Lepas itu saya gunakan drill yang kecil. Gunakan drill ni. Cek manually. Kalau ada 4 lampu, 4 location lah. Saya pakai drill bit yang kecil. Yang 1 mm tu. Cek. Kalau tidak ada pada keempat-empat, maka saya akan terus untuk memotong. Kalau jumpa satu ada, saya kena buat adjustment. So it's time consuming lah, banyak menggunakan masa. Jadi kaedah ini saya dah ada strategi saya sendiri, saya ubah. Macam mana saya buat? Jom saya tunjukkan macam mana nak kesan aluminium tu. Jadi, okay. So, katakan ini adalah plaster ceiling. Ini bukan inilah. Katakan plaster ceiling kita begini, yang menggunakan gypsum itu. Begini, ataupun fiberboard. Jadi, macam mana kita nak mula? Kita of course dah ukur, sekarang tiba masa nak potong. Nak buat final decision nak potong. So, apa kita perlu buat? Jom kita lihat. Saya ambil satu board ini dan saya demo pada tuan-tuan. Oke, so ada satu board di sini. Oke, board nih, couple nih. Ini gypsum lah, sama juga lah macam fiberboard. Dan katakan ini di ceiling. Oke, di belakang dia nih, kalau kita buat saya letak aluminium frame. Anggapkan aluminium frame ini adalah yang saya tapkan ini adalah aluminium sebenar di atas ceiling itu. So macam mana kita nak kesan? Kita tak nampak benda ini. Oke, ini benda tak nampak. Oke, untuk ini Anda boleh lihat satu hujung di sinilah. Now macam mana nak kesan? Macam mana nak kesan? Jom, saya ada satu benda nak perkenalkan. Mungkin ada yang dah kenal. Bagi yang tak pernah kenal, tak pernah guna, saya harap Anda boleh beli unit ini. Right, so gunakan teknologi yang ada. Saya gunakan ini, alat ini. Alat ini dinamakan sebagai apa nama dia? GP Pointer, Spy Metal Detection. Dia digunakan untuk mengesan besi. Biasanya digunakan oleh orang untuk mencari duit siling di dalam tanah lah. Oke, so dia akan mengesan besi. Apa-apa saja besi, tak kisah, bukan besi sahaja, bahan logam, aluminium, besi, semua dia kesan. Oke, jom kita lihat. Saya on-kan. Ini, oke, ini besi. So saya dekatkan, dia dah kesan. Oke. Makin dekat, makin kuat dia beeping, makin laju. Ini sampai bersentuh, dia macam tu. So, kabinet besi ni. So, saya gunakan ini untuk mencari frame aluminium itu. Oke, so katakan saya tak pernah tahu ini tak ada. Anggapkan itu tidak ada, tidak nampak. So, ini di atas ceiling. Kita dah buat marking, dah tentukan. Mungkin kita dah decide kita nak tebuk lubang di sini. Contoh marking di sini. Oke, ada. Kan? Kita nak tebuk di sini. So, marking kecil. Oke. So, macam mana kita nak tahu
ada tak aluminium di sini. So boleh kita gunakan ini. Oke, kita ambil tempat yang tapak pakai kita nak potong marking downlight itu, letak di tengah macam ni, di tengah-tengah sini. Oke, letak tengah ni. So sekarang kita nak tahu ada tak aluminium di kawasan ini. So gunakan GP pointer ini untuk kesan, kita tengok. Kalau ada dia akan berbunyi. Dah ada tu. Lagi kuat. So tak boleh. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ada. Jadi maksudnya kita tak boleh potong bahagian ini. Kecuali Anda nak potong jugalah, Anda tak kisah aluminium. So Anda nak modified. It's up to you. Oke. So macam mana? Kita kena ubahlah lokasi ini. Tak boleh. Tak boleh pasang di lokasi ini. Jadi sekarang macam mana lah kita nak buat? Kita nak teruskan buat marking kah? Macam mana? Bagi saya tak buat marking ini dulu. Saya cuba cari di kawasan itu yang mana tidak ada aluminium frame. Ini ada kan? Makin laju dia makin kuat nanti. Ini. So di sini. Ini tak ada. Ini tidak ada. Ini ada. So ini ada. Ini ada. Ada tuh. Ini tidak ada. Sebelah ini tak ada. Tidak ada. Oke. Ini ada. Kalau saya nak potong, macam mana lah? Saya cari tempat lain. Ini tak ada. Tak ada. So ini ruang yang tidak ada. Ini ada. Ini ruang nih. Sebelah sini ada. Sebelah ini ada. Sebelah ini ada. Sebelah sini tidak ada. So sebelah ini tidak ada. So kurang lebih begini. Kalau saya ambil ini, letak di sini. Ada sedikit. Di sini tidak ada. Ada tak? Di sini. Makin laju tuh maksudnya aluminium tuh berada di sini. Sini jauh sedikit tidak ada. Jadi kita buatlah marking di tempat baru itu. Oke, buat marking di tempat baru. Oke, di center dan kita bulatkan. Untuk kita buat pemotongan macam itulah. Oke. Macam tu. Di sini. Ini kita boleh tebuk dan pasang lampu. For sure tidak ada aluminium. Tapi sebelum decide nak potong ini, cari dululah di tempat lain, adjust tempat lain juga. Cek. Memang dia time consuming, tetapi at least apabila kita potong, kita confident tidak ada aluminium yang kena. Itu cara dia. Betulkah ini? Betulkah ini tidak ada aluminium? Jom kita lihat. Betulkah tidak? Oke, so saya pakai drill, saya tebuk. Tebuk di sini satu, saya tebuk 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Tak ada kan? Oke, tak ada, tidak ada. Oke, so kita boleh teruskan menggunakan gergaji. Jadi, kalau saya terbalikkan, kita lihat di mana kedudukan dia. Oke, di mana kedudukan? Jom kita lihat di belakang ini. Dia di sini. Tengok frame ini frame aluminium. Dan lubang itu nanti bila kita potong dia di sini, tidak kena pada frame aluminium itu. So itu cara dia. Kalau kita potong tidak akan kena pada frame aluminium. Oke. Jadi
itu cara terbaru yang saya praktis apabila nak memotong ceiling plaster. So kaedah yang sama juga boleh digunakan kalau Anda nak tahu di mana patut saya nak, kalau Anda pasang lampu kan, ataupun nak gantung sesuatu, kat mana saya nak tebuk. Oke, so boleh carilah. Cari di mana ada aluminium tuh. Nah, itu dia, paling laju. Nah, so Anda boleh tebuk di sini. Yang paling kuat beeping itu di situlah, center center logam itu. So Anda boleh tebuk di sini. Ya, kalau Anda tebuk di tempat lain nanti berlubang, tak ada kosong. Nah, itu selesai masalah. Jadi sekarang saya teruskan untuk tunjukkan pada Anda berapakah jarak dia. Ini katakan ini adalah aluminium ya. So saya gerakkan ini, tengok di mana dia sudah mula berbunyi. Sebab detektor ini dia mengesan logam ini, dia ada jarak tertentu dia mula berbunyi. Oke. Dah. Dia agak-agak 2 cm dari 2 cm dari logam dia sudah berbunyi. So kalau kita pergi center makin kuat. Macam tu. So daripada indikator itu Anda boleh tahu. Kalau rapat lagi dia akan lebih kuat. Ini bersentuhan lah. Kalau dalam jarak tertentu dia macam tu. So itu cara Anda kesan. Jarak jauh sikit, dekat macam tu. So kalau di sini Anda masih selamat pasang. Ini paling selamat lah. Kalau sudah dekat ini jangan ambil risiko pasang lah, kalau Anda nak elak aluminium. Oke. So itu dia cara saya guna GP pointer ini. Kalau di luar orang pakai guna cari duit siring dalam tanah, dalam pasir. Alright. So ekstra. Nak memasang apa-apa, saya gantung benda dekat siling. So kita kena cari aluminium di mana. Jadi katakan saya dah ada nih, Anda boleh cari. Oke. Nih di sini paling dekat, paling kuat bunyi dia somewhere ini di sini. Ambillah apa-apa. Ini contoh saya ambil U-clip ini. Oke. Dan kita boleh pasang. Alright. Itu dia, tak apa. Oke, so macam ni. So kita berjaya mengesan aluminium dan senang kita pasang palatan. Nak potong pun senang, tidak ada kena. Oke, so ini alat yang saya gunakan. Anda boleh beli dari Shopee, tak pasti. Anda tengok screen saya share berapa harga dia. Dan saya harap dia dapat membantu Anda memasang downlight, memasang apa-apa saja di ceiling dengan lebih cepat dan cekap. Oke, ini salah satu kaedah. Thank you very much guys. Terima kasih karena sudah menonton. Kongsi-kongsikan, subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, see you again next time. Thank you very much.